أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكي وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, sidang jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji-pujian milik Allah Subhanahu wa taala, pentadbir semesta alam. Selawat dan salam kita rafakkan ke hadrat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama bermohon ke hadrat Allah Rabbul Jalil, mudah-mudahan kita semua dikurniakan keafiatan rohani dan jasmani, diberi kesihatan lahir dan batin, agar dapat kita manfaatkan nikmat kesihatan yang baik itu untuk terus kita menjalankan kewajipan kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita beriman dengan rukun yang dikenali dengan rukun iman 6 perkara. Kita percaya dan kita yakin sungguh-sungguh dan kita berpegang sungguh-sungguh dengan 6 rukun iman tadi. Di antaranya ialah percaya kepada adanya hari kiamat atau hari akhirat. Dan kita juga yakin dan percaya berdasarkan kepada keterangan yang jelas, nas-nas atau dalil-dalil yang jelas daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi, dan daripada ulama-ulama serta kitab-kitab yang dikarang oleh ulama tentang perkara-perkara yang akan berlaku selepas kematian kita. Kita percaya, kita yakin bahawasanya kematian itu satu perkara yang pasti. Kita duduk di alam kubur adalah sesuatu yang hak dan pasti. Kita dibangkitkan oleh Allah setelah kita sekian lama di alam kubur, lalu ditiupkan sangkakala oleh Allah, oleh malaikat Israfil, dan kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Itu perkara yang benar, itu perkara yang pasti. Di padang mahsyar pula kita akan menerima buku catatan amalan kita. Itu perkara yang pasti dan hak yang benar. Kemudian kita akan ditimbang amalan-amalan kita juga, perkara yang hak dan perkara yang benar.
kemudian kita akan menyeberang sirat, yakni jambatan siratul mustaqim, itu juga benar dan itu juga hak. Dan kita benar-benar yakin adanya syurga dan neraka, yang mana syurga disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang banyak amalan baiknya, banyak pahalanya. Manakala nerakanya kita percaya disediakan kepada orang-orang yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Jadi kesemua perkara yang berlaku pada hari akhirat nanti kita yakin. Dan kita percaya sungguh-sungguh apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, bahawa di padang mahsyar nanti Nabi pernah menyebut, la tazulu qadaman 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Tidak berganjak telapak kaki kita pada hari di padang mahsyar, pada hari akhirat nanti, hatta yus'ala an umrihi fima afnahu, sehinggalah terlebih dahulu Allah tanya balik dengan umur yang Allah bagi kat kita selama ini. Maknanya umur kita juga akan ditanya oleh Allah. Kita guna untuk apa umur yang panjang yang Allah bagi kat kita? Allah bagi umur dan kesempatan kita hidup di atas dunia ni, kita buat apa? Allah tanya balik. Orang umur 40, orang umur 50, orang umur 60, orang umur 70, semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang keduanya, kata Nabi SAW, wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu yang kita perolehi, yang kita duk main mengaji, yang kita duk baca, semuanya juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok dalam peristiwa ketika mana Nabi SAW di dalam Gua Hira, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam, lalu berkata kepada Nabi SAW, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Jadi nak menerangkan tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekadar iqra kalau kita nak tengok dalam konteks hari ini. Bukan setakat baca. Kita kadang-kadang kita jadi malas nak membaca, tak larat nak baca. Tak apa, kita gunakan medium platform yang ada sekarang ni. Kita boleh Google. Kita boleh buka YouTube. Kita tengok bahan-bahan dalam media cetak hari ini, dalam media elektronik hari ini banyak. Dan kesemua tu di hujung jari kita untuk kita mencari ilmu, untuk kita mendapatkan ilmu. Nak harap kita baca, tak larat nak baca. Jadi kita Google hari ini nak tahu apa masalah, tekan di hujung jari, jadi handphone kita masing-masing akan dapat jawapan dia. Nak dengar ceramah siapa, tekan saja, keluarlah penceramah tu hak yang kita nak. Jadi mudah sekarang ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ilmu yang kita dapat, yang kita duk mengaji, hasil daripada kita duk Google, hasil daripada kita duk tengok YouTube ceramah-ceramah daripada penceramah yang hebat-hebat, dan kita dah dimasukkan input ilmu-ilmu tersebut dalam diri kita. Dan ilmu itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buat apa? Kita mengaji kitab tasawuf, kita mengaji kitab tauhid, kita mengaji kitab akhlak, kita mengaji kitab bab adab. Bahkan ada yang mengaji bab penawar bagi hati, bagaimana nak mensucikan hati. Tapi cuba kita cek list diri kita. Adakah dengan ilmu yang kita perolehi itu menjadikan kita manusia yang baik, menjadikan kita memiliki akhlak-akhlak yang mahmudah, atau sebaliknya?
Adakah dengan ilmu yang kita perolehi itu telah mampu menjadikan kita seorang suami yang baik? Adakah ilmu yang kita miliki selama ini telah mampu menjadikan kita sebagai seorang bapa yang baik? Adakah ilmu yang kita perolehi selama ini hasil daripada kita pergi seminar, hasil daripada kita pergi kursus, hasil daripada kita menghadiri bengkel telah menjadikan kita ini seorang pemimpin yang hebat? Andai kata ilmu yang kita perolehi, ilmu yang baik ini kita perolehi, tetapi kita tak dapat manfaatkan untuk maslahah dan kebaikan diri kita, maka ternyata kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Maka tak kala itu di padang mahsyar kita akan berhadapan dengan soalan daripada Allah Ta'ala, wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu yang kita dapat kita gunakan untuk apa? Adakah penahbaran kita tu beransur hilang dengan sebab kita mendalami ilmu agama? Ataupun kita makin lagi kuat penahbarannya setelah kita belajar ilmu agama? Kalau lagi mana kita duk mengaji, lagi mana kita duk belajar, tapi perangai kita tak berubah, sifat mazmumah masih lagi memenuhi ruang lingkup dalam kehidupan kita, maka ternyata di situ ada something wrong. Ada benda yang tak kena. Ada sesuatu yang tak kena. Kerana ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang mampu untuk menjana kita ini menjadi manusia yang hebat. Dalam hal ini kita tanya diri kita masing-masing. Adakah anak dan isteri kita terselamat daripada sifat penahbaran kita selama ini? Adakah anak dan isteri kita sekarang ni dalam keadaan selamat, duduk di bawah bumbung, di bawah pengawalan dan penjagaan kita? Ataupun mereka sentiasa terancam? Ataupun mereka sentiasa dalam keadaan ketakutan? Sedangkan ilmu-ilmu agama yang kita duduk mengaji setiap malam ni, tak ada pun nak mengajar kita supaya kita menjadi seorang bapa yang boleh hilang kewarasan berfikir dalam bertindak. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu yang kita ada ni juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Yang ketiganya yang akan ditanya oleh Allah pada hari mahsyar nanti ialah harta yang kita miliki ini. Harta yang kita dapat, pendapatan yang kita dapat ini daripada sumber yang macam mana? Daripada sumber yang halal atau sebaliknya? Wa fima anfaqah, dan ke mana kita belanjakan harta ini? Ini juga akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempatnya Nabi sebut, wa an jismihi fima ablahu. Tubuh badan yang sihat yang Allah bagi, tak sakit, tak demam, Allah bagi kurniaan pada kita, kita guna untuk apa? Adakah kita gunakan untuk mentaati Allah, untuk mengikuti perintah Allah, ataupun kita gunakan nikmat tubuh badan yang hebat, yang sihat ini ke arah melakukan perkara yang ditegah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 persoalan yang kita yakin berdasarkan kepada apa yang pernah disebut oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpaksa kita menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini saya nak berkongsi untuk memperingati diri saya dan juga diri jemaah sekalian. Sebab kita ni orang kata nobody perfect, tak ada siapa pun yang sempurna, tuan-tuan sekalian. Kita ada kelemahan, justru kekuatan kita apabila kita saling bantu-membantu. Berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bak kata pepatah orang tua-tua dulu. Begitu juga kita saling ingat mengingati di antara kita, mudah-mudahan akan mendatangkan kebaikan untuk kita bersama. Jadi malam ni saya nak berkongsi 4 amalan yang boleh memberatkan timbangan amalan kita di atas mizan Allah Subhanahu wa taala.
Ni tempat yang kita nak pergi ni tuan-tuan sekalian. Kita bukalah mana-mana kitab tauhid, apabila membicarakan bab percaya kepada hari kiamat, ini akan berlaku. Di saat macam mana amalan kita ketika itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut sebagai mizan, sebagai neraca yang maha adil yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya teringat ungkapan daripada Ibrahim bin Adham rahimahullah. Ibrahim bin Adham ni orang yang hebat tuan-tuan sekalian. Orang yang asalnya memiliki kekayaan, memiliki harta yang banyak, tetapi oleh kerana sampai satu ketika dia rasa nak dekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas dia berubah daripada kehidupannya yang mewah, dia tinggalkan segala kemewahannya, akhirnya dia menjadi seorang yang zuhud. Dan dia terkenal sebagai seorang wali Allah dan doanya dimakbulkan Allah Ta'ala. Dan dia berkata, dalam keadaan orang yang hebat amalannya, tetap dia merendah diri di hadapan Allah. Bila orang tanya kepada dia, wahai Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau menjadi zuhud sangatlah ni? Dulu kau orang yang hebat, penuh dengan pakaian kemegahan, kuda-kuda yang hebat-hebat, yang kuat-kuat. Tapi kau tinggalkan kesemuanya itu. Apa yang mendorong engkau menjadi seorang yang begitu zuhud sangat sekarang ni? Begitu tawaduk sangat, begitu merendah diri sangat. Cerita mereka kami. Maka jawab Ibrahim bin Adham, aku jadi macam ni disebabkan oleh 3 sebab. Yang pertamanya, aku tahu bahawasanya kubur tempat yang menakutkan. Tapi sehingga hari ini aku belum jumpa lagi seorang lelaki, seorang sahabat, seorang kawan yang mampu untuk menemani aku ketika mana aku berada di alam kubur. Tak jumpa. Tak jumpa lagi, tak dapat lagi kawan yang boleh teman di dalam kubur nanti. Yang kedua dia kata, aku ibarat seorang musafir yang akan melakukan perjalanan yang jauh. Tapi sehingga hari ini aku duk kumpul bahan bekalan, aku duk kumpul bekalan dan persiapan, tapi tak pernah cukup lagi. Tak cukup lagi bekalan yang aku simpan untuk aku melakukan perjalanan yang jauh. Dan yang ketiganya dia kata, aku tahu bahawasanya di padang mahsyar nanti amalan-amalan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya kita. Maka ketika itu dia kata, sampai hari ini aku belum jumpa lagi peguam bela yang sanggup untuk membela aku bagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya tuan-tuan sekalian? Maknanya walaupun dia orang yang hebat, tapi dia tetap merendah diri dengan mengatakan bahawa dia tahu bahawa kubur tu menakutkan, tapi amalannya tak banyak lagi. Amalan dia tak banyak. Dia mengaku tak banyak amalan, sedangkan dia orang hebat. Maknanya dia tak jumpa kawan tadi, maksudnya dia tak jumpa lagi lah, tak cukup lagi amalan untuk nak bantu menemani dia di dalam kubur nanti. Yang kedua dia kata, aku akan melakukan perjalanan yang panjang. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni bila kita mati nanti bukan bermaksud tamat riwayat kita. Kerana mati itu juga adalah sebahagian daripada riwayat kita. Kita orang Islam, kita yakin bahawa setiap yang hidup akan mati. Dan kemudian setelah ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil buat kali yang keduanya, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahawa perkara ini sebenarnya akan berlaku. Tak ada siapa pun nafikan. Lepas tu kita akan melalui proses yang panjang. Dan ada disebut dalam kitab, kita terpaksa duduk di padang mahsyar 70,000 tahun lamanya. Kita dibiarkan terkapai-kapai. Tak tahu nak buat apa, menunggu sahaja.
70,000 tahun kita duduk menunggu, tak tahu nak buat apa. Sehinggalah sampai saatnya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat sesuatu ketika tu. Dah sekian lama berdiri ni, lepas tu Allah bagi peluang kepada kita, kita nak apa. Maka semua pakat cari para Nabi, pergi jumpa dengan Nabi Adam, minta tolong kepada Allah, bagi tahu kata kami ni tak larat dah duduk di padang mahsyar, panas, busuk semua dah ni. Pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Adam kata aku tak mampu nak tolong. Pergi jumpa Nabi Nuh pun sama juga. Akhirnya jumpa dengan Nabi SAW, minta kepada Nabi SAW tolong doakan supaya proses menunggu tu berakhir. Kan kita selalu dengar penantian satu penyiksaan kan. Menunggu ni satu penyiksaan. Akhirnya Nabi SAW pun sujud, lalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak membiarkan kita ketika itu terkapai-kapai tanpa kita tahu apa yang akan berlaku. Duk tunggu-tunggu kat situ. Jadi dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, barulah ketika itu kita menjalani proses seterusnya untuk diserahkan buku catatan amalan kita, ditimbang amalan kita dan seterusnya menyeberang sirat dan akhirnya menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Taala. Jadi 4 amalan yang boleh memberatkan mizan kita, timbangan di saat amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya ialah apabila kita mampu melaksanakan ibadat puasa dengan ikhlas semata-mata kerana Allah. Itu yang pertama. Banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang keutamaan puasa, terutama sekali puasa dalam bulan Ramadan yang akan datang tak lama lagi. Hari ini kita dah dengar imam-imam duk baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tu imam selalu memperingatkan kita dalam solat, dalam doanya, ya Allah berkatilah kami selama kami berada dalam bulan Rajab ini, dan berkatilah kami selama kami berada dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Jadi kita sekarang ni kita masih duduk dalam bulan Rajab, yang mana dalam bulan Rajab menurut pendapat ulama terdapat satu peristiwa yang penting, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan di sebalik peristiwa yang penting itu terdapat satu lagi yang lebih penting, iaitulah kita difardukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadat solat. Ini berlaku dalam bulan Rajab, dan lepas ni kita susul dengan bulan Sya'ban, insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Jadi puasa ni banyak kelebihan. Hadis-hadis Nabi banyak menceritakan kelebihan puasa. Antaranya orang-orang yang berpuasa itu, maka puasa itu menjadi benteng dan pendinding diri mereka, menjadi perisai bagi kita. Dan banyak juga hadis-hadis Nabi yang menyebut bahawasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada haruman kasturi. Dan kita juga mendengar dalam hadis-hadis Nabi bahawasanya bagi orang-orang yang berpuasa itu, seluruh makhluk di langit dan di bumi mendoakan kita, termasuk ikan-ikan yang berada di lautan juga terus memohon keampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Dan kita juga dengar daripada hadis-hadis Nabi SAW bahawasanya ibadat puasa itu Allah sendiri yang memberi ganjaran pahalanya, yang bukan sikit. Tapi tak tahu, kita pun tak tahu berapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi nilainya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dan ada yang menyebut bahawasanya ibadat puasa yang kita buat itu merupakan satu ibadat yang akan membantu memberatkan timbangan amalan kita di atas mizan Allah, andainya amalan kebaikan kita tu tak banyak. Maka amalan puasa itulah, ibadat puasa itulah yang akan membantu memberatkan timbangan amalan kita di atas mizan Allah Subhanahu Wa Taala.
maka justru kita ambil kesempatan. InsyaAllah kita berazam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita bersama untuk kita menempuh kedatangan Ramadan ini, dan kita berazam untuk menyempurnakan ibadat puasa kita ini sejajar selari dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan puasa yang kita buat dengan ikhlas itu diterima oleh Allah Ta'ala dan sekaligus mampu untuk memberatkan timbangan amalan kita pada hari akhirat nanti insya-Allah. Baik, yang keduanya, kita boleh memperbanyakkan membaca tasbih dengan sebutan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Cuba kita ikut sekali nah. Kita nak banyakkan baca yang ni. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Cuba sebut. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Sekali lagi, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Sekali lagi, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Tasbih ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisani saqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kalimatani, ada dua kalimah, khafifatani 'ala lisani, yang cukup ringan di lidah nak sebut. Maknanya tak berat, tak susah. Tadi dah kita ulang dah tadi ni. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nabi kata kalimatani khafifatani 'ala lisan, dua kalimah yang cukup ringan, mudah disebut. Nak hafal pun kejap lagi sebelum masuk Isya kita dah boleh hafal dah. Makna mudah disebut. Dua kalimah yang mudah disebut oleh lidah. Saqilatani fil mizan, tetapi dia mempunyai kehebatannya di mana dia mampu untuk memberatkan timbangan kebaikan kita di atas mizan Allah Ta'ala nanti. Ringan disebut, tetapi dia mampu untuk membantu memberatkan timbangan amal kita ketika mana amal kita ditimbang di hadapan, di atas mizan Allah Ta'ala nanti. Dia jadi berat kepada kebaikan. Andainya ditimbang sama tara, maka amalan zikir ini yang kita doa amal tiap-tiap hari ini akan memberatkan amalan kita ke arah kebaikan, akhirnya kita dimasuk dalam syurga Allah. Andainya sikit berat sebelah kesalahan, tetapi dengan berkat kita duk ulang sebut, kita jadi amalan dalam kehidupan kita, akhirnya insya-Allah dengan izin Allah dia mampu memberatkan balik kebaikan. Dia tambah lagi jadi berat sebelah kebaikan insya-Allah. Jadi kita ulang sekali lagi. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Sekali lagi tuan-tuan. Subhanallahi wa bihamdih,
Subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimah yang ringan disebut di mulut, saqilatani fil mizan, tapi memberatkan timbangan amalan kita di atas mizan Allah. Habibatani ilallah, ilar rahman, yang mana dua kalimah yang kita sebut tadi ni, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, dia merupakan dua ungkapan kalimah yang sangat-sangat dicintai, yang disuka oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka orang sebut dua kalimah ni. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita amalkan bacaan ini, insya-Allah dia mampu memberatkan timbangan amal kita di atas mizan Allah Taala nanti. Dan satu lagi yang boleh kita amalkan, kalau kita nak hidup kita tenang, kalau kita nak hidup kita bahagia, kalau kita tak nak orang kacau kita, kalau kita tak nak diganggu oleh makhluk syaitan dan sebagainya, kalau kita tak mau dizalimi, kita tak mau orang buat naya kat kita nak selamat dalam perjalanan, kita nak dilindungi oleh Allah, amalkan baca. Mudah saja ayat dia. Tawakkaltu 'ala Allah. Cuba sebut. La hawla wa la quwwata illa billah. Sekali lagi. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi kita ulang. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sikit lagi, sekali lagi nah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita amal, kita baca. Sebab daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda tentang keutamaan doa yang kita baca tadi. Nak keluar daripada rumah, jangan kita lupa mulai hari ini kita amalkan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kata Nabi kelebihan doa ini? Iza kharajar rajulu min baitihi, apabila seseorang itu keluar daripada rumah dia, nak keluar daripada rumah dia, tak kiralah dia nak pergi mana-mana, asalkan tempat-tempat yang baik, dia nak pergi kerja, dia nak pergi ke kapal, nak belayak dan sebagainya, daripada rumah dia keluar, faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, maka dia pun berdoa berkata bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku menyerahkan diriku kepada Allah, dengan namamu aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Bismillah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Kalau kita sebut yang tu, kemudian kita sambung lagi, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala, maka Nabi berkata, yuqalu hina izin, ketika itu akan didatangkan malaikat kepada dia, dan malaikat itu berkata, hudita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kamu. Ni dengan sebab kita doa macam tu, dengan sebab kita baca yang tu je. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malaikat turun dan mendoakan yang pertama sekali, semoga Allah bagi petunjuk kat kita.
Di saat kita sukar nak buat keputusan ni, duduk kat pejabat ni, antara boleh tak boleh nak buat ke tak buat ni, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi ilham dekat kita, bagi petunjuk kat kita. Kita ni kalau Allah bagi petunjuk, semuanya mudah bagi kita. Allah bagi petunjuk kat kita, insya-Allah kita nampak jalan lurus kat depan tu. Kita mudah untuk buat keputusan, insya-Allah, dengan pertolongan Allah. Yakinlah, siapa yang baca yang tu, kata Nabi, Allah bagi kat dia hidayah, Allah bagi kat dia petunjuk. Itu yang pertama. Kemudian malaikat berdoa apa lagi? Wa kufita, ya Allah, kau cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Malaikat doa ni supaya Allah cukupkan keperluan kita. Ni kita nak pi jauh ni, nak pi jalan ni, nak pi belayak ni, Allah akan cukupkan keperluan kita. Bukan makna kita duduk atas kapal saja, tetapi anak bini kita di rumah juga Allah cukupkan keperluan mereka. Itu jaminan. Malaikat tolong doakan, minta kepada Allah. Malaikat minta kepada Allah dengan asbabnya kita baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa wuqita, dan ketika itu kamu akan dilindungi. Allah lindung kita daripada gangguan manusia dan juga jin. Tak kira lah gangguan-gangguan apapun, Allah melindungi kita. Dan ketika itu syaitan berkata, ada satu syaitan ni, syaitan dia akan kata kepada geng-geng dia. Syaitan kata apa? Fatatanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanu akhar. Maka syaitan berkata kepada sesama mereka, dia kata apa? Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa kufiya. Macam mana kita nak pi kacau dia, macam mana kita nak pi goda dia, sedangkan dia duduk di dalam petunjuk hidayah Allah dan dia dalam perlindungan Allah, dan Allah akan cukupkan apa yang tak cukup baginya. Jadi macam mana kita nak celah masuk, macam mana kita nak hasut dia, macam mana kita nak ganggu dia? Akhirnya itu pengakuan syaitan sendiri yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, yang macam saya sebut tadi ni, kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimah yang sangat mudah disebut. Yang pertamanya kita jangan tinggal, iaitulah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yang keduanya, nak keluar daripada rumah jangan tinggal baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah sama-sama kita amal, mudah-mudahan kehidupan kita mendapat barakah dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله رب العالمين.
صاف. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Berapa harapan masuk soft yang telah ditetapkan untuk Sofi? Alhamdulillah.